Yang sahih di Berita RTM, Berita Perdana edisi Isnin 28 Jun. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Pemulih fokus agenda prihatin rakyat menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Moratorium tanpa syarat dan iCitra ringankan beban rakyat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jika sebelum ini kerajaan melaksanakan 7 program bantuan dan pakej rangsangan ekonomi, terbaru pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih bakal meringankan beban rakyat dan ke arah pemulihan ekonomi. Sebanyak 150 bilion ringgit diperuntukkan untuk tujuan itu. Ia merangkumi 3 fokus utama termasuk agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Pelaksanaan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi atau pemulih. Nilai keseluruhan pakej pemulih berjumlah 150 bilion ringgit. Merangkumi suntikan langsung fiskal kerajaan sebanyak 10 bilion ringgit. Pemulih bertujuan untuk memberikan bantuan menyeluruh kepada rakyat dan tertumpu kepada 3 fokus utama, iaitu meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Bantuan tunai langsung pemulih disalurkan melalui 3 jenis bantuan melibatkan penerusan bantuan prihatin rakyat, bantuan khas COVID-19 dan bantuan kehilangan pendapatan. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan 7 program bantuan melalui pakej rangsangan ekonomi dengan peruntukan 380 bilion ringgit. Kira-kira 200 bilion ringgit daripadanya telah disalurkan dan memberi manfaat kepada lebih 20 juta rakyat serta 2.4 juta perniagaan. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan bantuan prihatin rakyat BPR akan disalurkan sehingga hujung tahun ini. Pembayaran BPR akan dibuat secara berperingkat mulai esok. Cerita saya mengumumkan bahawa sehingga hujung tahun ini kerajaan akan menyalurkan bantuan tunai langsung kepada rakyat berjumlah 10 bilion ringgit. Bantuan tunai langsung ini merangkumi pertamanya bantuan prihatin rakyat atau BPR. Semasa pengumuman pemerkasa tambahan yang lepas, kerajaan bersetuju untuk memberi bayaran tambahan bagi BPR sehingga RM500 pada bulan Julai dan bayarannya akan dibuat secara berperingkat mulai esok 29 Jun. BPR fasa ketiga dengan kadar bantuan antara RM100 hingga RM1,400 pula akan dibayar pada September ini, termasuk bagi mereka yang mendapat kelulusan rayuan BPR sebelum ini. Secara keseluruhannya, nilai BPR yang disalurkan sehingga hujung tahun ini ialah sebanyak RM4.9 bilion. Melalui pemulih, kerajaan memperuntukkan RM4.6 bilion bagi menyalurkan bantuan khas COVID-19 BKC. Ia dijangka memberi manfaat kepada lebih 11 juta isi rumah, termasuk golongan miskin tegar B40 dan kelompok M40. Bayaran tunai langsung akan dibuat dalam 1 hingga 3 peringkat yang akan mula disalurkan pada Ogos ini. Pertama, isi rumah kategori miskin tegar bakal menerima bantuan sebanyak RM500 pada bulan Ogos, RM500 pada bulan November
dan RM300 pada bulan Disember. Manakala individu bujang kategori miskin tegar akan menerima bantuan sebanyak RM100 pada bulan Ogos dan RM300 pada bulan November. Kedua, isi rumah kategori B40 akan menerima bantuan sebanyak RM500 pada bulan Ogos dan RM300 pada bulan Disember. Manakala bujang kategori B40 akan menerima bantuan sebanyak RM200 pada bulan Ogos. Dan ketiga, isi rumah kategori M40 ataupun M40 turut menikmati bantuan sebanyak RM250, manakala bujang kategori M40 ataupun M40 akan menerima RM100 pada bulan Ogos nanti. Turut diumum ialah agihan RM500 bantuan kehilangan pendapatan untuk pekerja yang kehilangan pendapatan. Agihan akan dibuat berdasarkan data kumpulan wang simpanan pekerja KWSP atau Perkeso. Ia akan mula disalurkan Oktober ini. Dijangka memanfaatkan sehingga 1 juta ahli melibatkan jumlah RM500 juta. Golongan yang memerlukan akan mendapat bantuan yang sewajarnya. Saya berharap bantuan tunai ini dapat membantu saudara dan saudari untuk meneruskan kelangsungan hidup pada bulan-bulan yang mendatang ini, insya-Allah. Saya sedar kehidupan ramai di kalangan saudara dan saudari yang terjejas teruk akibat lebih setahun berperang dengan pandemik COVID-19. Mengambil berat situasi rakyat ketika ini, kerajaan bersetuju melaksanakan moratorium kepada semua peminjam individu bagi tempoh 6 bulan. Ia termasuk golongan B40, M40, T20 dan usahawan mikro. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin memaklumkan beberapa syarat bagi menikmati moratorium seperti sebelum ini turut dilupuskan. Beliau berkata peminjam hanya perlu memohon dan menandatangani perjanjian pindaan syarat-syarat pinjaman yang berkaitan. Anda cuma perlu memohon dan kelulusan akan diberikan secara automatik. Kemudahan ini juga ditawarkan pada pengusaha PKS yang terjejas tertakluk kepada semakan dan kelulusan pihak bank. Permohonan akan dibuka pada 7 Julai 2021. Seiring matlamat pemulih, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan pengeluaran baharu iCitra. Menerusi iCitra, 12.6 juta ahli KWSP boleh membuat pengeluaran sehingga RM5,000 dengan kadar bayaran tetap RM1,000 sebulan untuk tempoh 5 bulan tertakluk kepada jumlah simpanan KWSP ahli. Pelaksanaan iCitra ini dijangka dapat menyalurkan RM30 bilion kepada rakyat untuk menampung keperluan harian. Ahli boleh mula memohon kemudahan pengeluaran KWSP di portal dalam talian iCitra di icitra.kwsp.gov.my mulai 15 Julai 2021 dengan pembayaran pertama dijangka akan dikreditkan dalam akaun ahli pada bulan Ogos 2021. Tambah beliau lagi, ia merupakan keputusan sukar kerana ia adalah simpanan hari tua rakyat dan penyelesaian iCitra mengambil jalan tengah antara keperluan mendesak hari ini dan pulangan yang wajar bagi ahli-ahli KWSP yang tidak memerlukan pengeluaran. Bagi menyokong kelangsungan perniagaan kecil, bayaran tambahan RM1,000 disediakan di bawah pelaksanaan Geran Khas Prihatin GKP 4.0 kepada penerima yang layak. RM500 akan dibayar pada September dan RM500 lagi pada November. Pendaftaran dibuka pertengahan Julai ini. Pelaksanaan Geran Khas Prihatin atau GKP telah berjaya menyokong kelangsungan perniagaan atau business survival dalam kalangan peniaga kecil, terutamanya mereka yang masih tidak dibenarkan beroperasi.
Secara keseluruhan, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 5.1 bilion ringgit melalui inisiatif GKP. Terkini, di bawah pemberkasa tambahan, penerima yang layak telah pun mendapat bayaran GKP 3.0 sebanyak RM1,000 kira-kira 2 minggu yang lepas dan bakal mendapat RM500 lagi pada pertengahan bulan Julai nanti. Sebagai langkah berterusan membantu sektor PKS kekal relevan dan berdaya saing, Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP meningkatkan had siling pembiayaan sebanyak RM10 bilion kepada RM36.5 bilion. Sehingga 24 Jun 2021, SJPP telah memberikan jaminan bagi pembiayaan bernilai RM33.4 bilion kepada lebih 45,000 buah syarikat. Bagi terus menyokong sektor PKS mendapat kemudahan pembiayaan dan bangkit semula dalam fasa pemulihan, kerajaan turut meningkatkan had siling jaminan di bawah SJPP sebanyak RM20 bilion menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak RM56.5 bilion. Bank Negara Malaysia juga komited dalam menyediakan akses bantuan keuangan pada usahawan PKS. Sehingga kini masih terdapat RM66 bilion baki sedia ada daripada keseluruhan RM25.1 bilion yang telah tersedia ataupun disediakan oleh Bank Negara Malaysia untuk manfaat pemohon baru, dan melalui pakej pemulih hari ini Bank Negara Malaysia bersetuju untuk menambah RM2 bilion lagi menjadikan baki dana ini berjumlah RM8.6 bilion. Diharapkan dana ini dapatlah memenuhi pelbagai keperluan PKS dan usahawan mikro dalam meredakan kekangan aliran tunai perniagaan mereka. Bagi terus menyokong perniagaan mikro, program pembiayaan mikrokredit akan diteruskan dengan tambahan dana sehingga RM1.1 bilion. Pembiayaan mudah ini akan disediakan oleh Agrobank dan Bank Simpanan Nasional, masing-masing berjumlah RM500 juta dan Tekun sebanyak RM100 juta. Bagi menyokong agenda digitalisasi dan menggalakkan urusan transaksi tanpa tunai, program pemerkasaan pendigitalan usahawan kecil pupuk dibangunkan. RM200 juta diperuntukkan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan RM100 juta lagi untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Meneruskan kempen Shop Malaysia Online dan Go E-Commerce Onboarding dengan sasaran lebih 300,000 peniaga mikro seperti peniaga bazar, pasar tani, pasar malam dan warung serta pengusaha kraft tangan untuk beralih ke perniagaan dalam talian dan menggunakan sistem e-tunai. Selain itu, kerajaan akan menambah peruntukan RM100 juta di bawah SME Digitalisation Grant bagi membolehkan usahawan PKS mendapat grant padanan sehingga RM5,000 untuk pembelian sistem atau langganan platform digital. Pihak kerajaan menggalakkan penyertaan PKS Mikro menceburi platform e-dagang melalui program pemerkasaan pendigitalan usahawan kecil yang diterajui SKMM. Sehubungan itu, kerjasama strategik antara penyedia platform digital, syarikat telekomunikasi serta pusat internet komuniti akan diperkasa bagi membantu usahawan luar bandar terlibat dalam ekonomi digital. Kerajaan akan turut memerkasa usahawan tani khususnya di luar bandar bagi menggalakkan teknologi terkini di bawah program digitalisasi dan transformasi sektor pertanian. Program ini yang akan dilaksana melalui kerjasama MDEC dan Pertubuhan Peladang Kawasan akan mengenal pasti petani yang berpotensi untuk beralih ke platform teknologi baharu.
Berbeza pakej rangsangan ekonomi diperkenal sebelum ini, pelan pemulih yang diumumkan Perdana Menteri turut menekankan kepentingan aspek meningkatkan kapasiti perniagaan. Khususnya dalam mempersiap pemain sektor PKS dan PKS Mikro agar lebih berdaya tahan dan bersedia menempuh fasa pasca pandemik. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin berpandangan, inisiatif berupa geran menyokong usaha pendigitalan PKS menjadi kunci utama bagi usahawan PKS bangkit kembali untuk berdaya saing. Skill dan reskill mereka supaya mereka peniaga-peniaga ini, terutamanya peniaga-peniaga PKS, dapat membuat persediaan dan juga membuat perubahan dari segi bisnes model mereka supaya lebih, kita kata, berdaya tahan dan juga berdaya saing dalam keadaan mendepani fasa-fasa seterusnya di dalam pelan pemulihan negara ini. Sejumlah 200 juta ringgit diperuntukkan kepada PKS Mikro dan 100 juta ringgit pula kepada PKS menerusi inisiatif program pemerkasaan pendigitalan usahawan kecil pupuk. Selain geran digitalisasi PKS, sebanyak 100 juta membolehkan PKS mendapat geran padanan sehingga RM5,000 bagi langganan platform digital. Tidak dilupakan, program digitalisasi dan transformasi sektor pertanian akan mengenal pasti petani berpotensi untuk beralih menggunakan teknologi baharu. Anda masih bersama Berita Perdana. Masih mengenai pemulih, menerusi program subsidi upah PSU 4.0, kerajaan akan menampung sehingga 500 pekerja bagi setiap majikan dengan kadar sebanyak RM600 bagi setiap pekerja. Ia membabitkan tempoh 4 bulan dan tiada lagi syarat had gaji ditetapkan. Tan Sri Muhyiddin berkata sejak program subsidi upah atau PSU diperkenalkan, RM15 bilion dibelanjakan bagi membantu majikan membayar gaji kepada sekitar 2.7 juta pekerja. Memandangkan respon positif berhubung program ini, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PSU 4.0 dengan peruntukan sebanyak RM3.8 bilion yang dijangka memanfaatkan lebih 2.5 juta pekerja. Melalui inisiatif PSU 4.0, kerajaan akan menampung sehingga 500 pekerja bagi setiap majikan dengan kadar sebanyak RM600 setiap pekerja selama tempoh 4 bulan, iaitu 2 bulan bagi semua sektor dalam fasa kedua PPN dan 2 bulan lagi seterusnya khusus bagi sektor-sektor yang dikategorikan dalam senarai negatif semasa tempoh fasa ketiga nanti. Dalam pada itu, inisiatif Allowance mencari pekerjaan diperluas kepada bukan pencarum perkeso, terutamanya graduan baharu, lepasan sekolah dan bekerja tidak formal. Mereka boleh mendaftar di platform My Future Jobs dan bakal menerima allowance kurang-kurangnya RM300. Kerajaan akan memperuntukkan RM125 juta melalui HRD Corp untuk melaksanakan inisiatif Place and Train di bawah program Janapreneur, terutamanya kepada belia lepasan sekolah dan graduan. Inisiatif ini dijangka membuka peluang kepada 30,000 orang untuk mengikuti program latihan kemahiran dengan jaminan pekerjaan setelah tamat latihan. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC pula meneruskan program sedia ada iaitu e-Rezeki dan program Global Online Workforce GLOW bagi membantu lebih 20,000 pencari kerja dalam ekonomi gig.
RM100 juta diperuntukkan dalam bentuk kemudahan pembiayaan dan sokongan bantuan keuangan bagi membantu lebih 8,000 penggiat seni dan terus menyokong industri seni dan kreatif tempatan. Selain itu, memberikan bantuan khas Taska berjumlah RM3,000 kepada lebih 4,400 pengusaha Taska seliaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta lebih 8,000 pengusaha tadika swasta seliaan Kementerian Pendidikan. Selain itu, bantuan keuangan sebanyak RM1,000 diberikan kepada semua pengusaha kantin berdaftar bagi meringankan beban mereka berikutan penutupan sekolah. Selanjutnya, kerajaan sedar bahawa pengusaha industri sukan dan operator arena sukan seperti gym, bowling, futsal dan sebagainya turut terkesan dan mereka hanya boleh beroperasi semula seawal fasa ketiga PPN nanti. Sehubungan itu, kerajaan bersetuju untuk memberikan bantuan one-off sebanyak RM3,000 kepada mereka. Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan keuangan RM500 seorang untuk tempoh 3 bulan kepada golongan kurang upaya yang kehilangan pekerjaan atau ketiadaan kerja dan bukan penerima bantuan allowance pekerja cacat sedia ada. Bagi bantuan tersebut, RM30 juta diperuntukkan bagi memanfaatkan seramai 20,000 OKU. Meskipun harga komoditi di peringkat global meningkat, kerajaan akan terus mengekalkan harga runcit bagi petrol RON 95, diesel dan LPG yang dijangka melibatkan subsidi melebihi RM6 bilion tahun ini. Pada masa sama, kerajaan bersetuju memberikan diskaun bil elektrik antara 5 hingga 40% mengikut penggunaan kadar elektrik dengan had maksimum 900 kilowatt sejam sebulan. Ini berkuat kuasa bagi tempoh 3 bulan mulai bil bulan Julai. Secara keseluruhan melalui inisiatif ini, rakyat akan menerima diskaun berjumlah RM346 juta. Bagi sektor-sektor ekonomi yang terjejas, khususnya pengendali hotel, taman-taman tema, pusat konvensyen, pusat beli belah, pejabat syarikat pelancongan tempatan serta agensi pengembaraan dan pelancongan dilanjutkan 3 bulan lagi diskaun bil elektrik sebanyak 10% bagi bil bulan Oktober hingga Disember 2021. Dengan pemberian diskaun elektrik kepada pengguna domestik dan bukan domestik ini, kerajaan akan menanggung kos tambahan sebanyak RM1 bilion. Selain itu, untuk menangani isu kenaikan harga minyak masak botol 1 kg hingga 5 kg, kerajaan akan melaksanakan program harga kawalan berasaskan nilai ambang crude palm oil. Untuk ini, kerajaan memperuntukkan subsidi tambahan sebanyak RM1 bilion. Bagi memastikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK mencapai matlamat, kerajaan mengambil langkah mempertingkatkan kadar pemberian vaksin harian. 29 pusat pemberian vaksin PPV baru akan dibuka manakala PPV sedia ada dinaik taraf. Kerajaan memperuntukkan RM200 juta untuk inisiatif berkenaan. Sehingga hari ini, kerajaan telah membuka sebanyak 341 pusat pemberian vaksin PPV di seluruh negara yang terdiri daripada 320 PPV awam, 13 PPV mega dan 8 PPV IPT. Dan bagi meningkatkan kadar pemberian vaksin harian, kerajaan bersetuju untuk membuka 29 pusat pemberian vaksin baru, menaik taraf PPV sedia ada dan melaksanakan PPV secara pandu lalu, PPV bergerak dan program outreach home to home dengan peruntukan keseluruhannya berjumlah RM200 juta. Bagi menggalakkan pelaksanaan PICK kerjasama awam swasta PIKAS dan mengurangkan tanggungan syarikat, kerajaan akan menyediakan peruntukan RM150 juta. Di bawah inisiatif ini, kerajaan bersetuju majikan yang berdaftar di bawah Perbadanan Sumber Manusia Berhad boleh menggunakan baki levy semasa sehingga 10% bagi kos pengurusan dan pembelian vaksin COVID-19. Kerajaan juga bersetuju
untuk memberikan potongan cukai ke atas perbelanjaan merangkumi kos peralatan dan perkhidmatan penyediaan PPV oleh majikan. Selain itu, potongan cukai ke atas sumbangan COVID-19 melalui projek komuniti atau amal juga diperluaskan meliputi sumbangan kepada PPV. Bukan bekalan kurang, sebaliknya kadar pemberian vaksin di Selangor perlahan. Paparannya seketika nanti. Untuk anak-anak kita, masa depan negara. Buang sampah dalam tong sampah. Yes. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Bertemu kembali. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin menafikan dakwaan Exco Kesihatan Selangor Dr. Siti Mariah Mahmud kononnya bekalan vaksin COVID-19 tidak mencukupi di negeri itu. Sebaliknya, beliau menegaskan dakwaan itu tidak berasas kerana ketika ini kapasiti yang diperlukan Selangor hanya 40,000 dos sehari. Saya bermesyuarat dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar 2 minggu yang lepas. Di situ kerajaan negeri sendiri yang sebut bahawa kapasiti Selangor untuk bulan Jun adalah 40,000 sahaja setiap hari. 40,000 suntikan setiap hari. Jadi saya tak pasti sebab Exco kerajaan negeri tak hadir pada perjumpaan saya dengan Menteri Besar. Jadi kita pun bagi bekalan mengikut kapasiti tersebut. Saya tak pasti Exco dapat angka 80,000 itu daripada mana. Tambah beliau, Selangor juga perlu mempercepat proses vaksinasi memandangkan kadar penggunaan vaksin di negeri itu antara terendah berbanding negeri lain iaitu 75.2%. Selangor dijangka dapat memberikan 130,000 dos suntikan vaksin sehari pada Julai berbanding hanya 40,000 dos sebelum ini. Ini berikutan pembukaan lebih banyak PPV berskala besar antaranya di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Maeps, Universiti Teknologi Marayu ITM Puncak Alam dan PPV lain termasuk di Setia City Convention Centre. Orang ramai diingatkan jangan mudah terpengaruh dengan tawaran suntikan vaksin COVID-19 secara berbayar oleh pihak tertentu. Tegas Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, tawaran vaksin itu satu penipuan yang boleh mengundang bahaya kepada nyawa seseorang. Kalau ada pun itu pun dalam botol pun tipu. Dalam botol tu tipu. Dia alah, botol tu kalau tengok pun awak boleh buat. Kalau dia tengok sama tunjuk gambar ambil, dia boleh buat. Tapi tolong pihak tuan-tuan media tolong hebahkan. Jangan percaya sama sekali sebab vaksin ini tidak boleh dijual di luar. Rabu lalu, 3 individu ditahan dalam serbuan berasingan di Putrajaya dan Brickfields selepas disyaki terbabit dalam penjualan vaksin COVID-19. Tangkapan itu susulan kenyataan Persatuan Perubatan Malaysia MMA mendakwa terdapat syarikat swasta bertindak menjual 2 dos suntikan vaksin pada harga RM420. Ya, persiapan menjelang 2 tamasya sukan yang cukup besar di peringkat antarabangsa yang bakal berlangsung di Tokyo. Ya, untuk segmen sukan bersama Nazri Fahmi, silakan. Nazri.
Syarat ketat COVID-19 buat atlet para. Belgium ranakkan impian Ronaldo. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Persiapan rapi kesemua atlet para negara bagi menghadapi Sukan Paralimpik Tokyo akan menjadi sia-sia seandainya tidak berupaya mematuhi syarat pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh tuan rumah. Menurut Majlis Paralimpik Malaysia MPM, penganjur akan bertindak tegas kepada semua atlet berhubung isu berkenaan termasuk boleh dihalang daripada memintai acara dipertandingkan. Presidennya Datuk Seri Megadi Syahriman Zahrudin berkata bagi mengelak perkara itu berlaku, masalah atlet disaran untuk patuh arahan yang telah ditetapkan. So I think by the time kita nak pergi, mana yang dah layak tu dah tak ada pergi competition dah, tak ada pergi pertandingan apa-apa. So dia cuma duduk di MSN, dia cuma daily training, daily exercise, lepas tu jaga nutrition. So those are the things that they're doing lah. Yang paling penting tidak mahu dapat COVID langsung. Itu yang tidak ada, tak nak buat any contact. Sukan Paralimpik Tokyo berlangsung dari 24 Ogos hingga 5 September 2021. Menjelang Sukan Olimpik 2020, skuad pelayaran negara kini bersedia untuk memberikan cabaran dalam kempen di Tokyo biarpun dengan persediaan yang sederhana. Menurut jurulatih skuad pelayaran Muhammad Hafizi Rosli, fokus utama pasukan sepanjang latihan adalah untuk memperbaiki beberapa kelemahan kecil dalam kalangan atlet terlibat. Latihan untuk persediaan akhir ni lebih tumpu pada kita punya di mana era yang kita buat di memperbaiki era yang ada setakat ni. Tak banyak yang kita punya era yang besar, cuma dia yang kecil-kecil yang perlu kita tingkatkan dari pandangan sudut jurulatih. Tambah beliau, semua atlet pelayaran perlu mempertingkatkan beberapa aspek dayungan berikutan sedar bakal berdepan cabaran sengit sewaktu aksi Sukan Olimpik nanti. Sementara itu, bagi atlet pelayaran wanita negara Nur Shazrin Muhammad Latif, bagi latihan menjelang Sukan Olimpik akan dimanfaatkan sebaiknya dalam usaha memburu keputusan terbaik di Tokyo. Menurut beliau, aksi lebih agresif perlu dipamerkan terutama pada saingan awal. Starting saya kena be agresif, more confident. Walaupun agresif tu saya kena hati-hati supaya tak break rule lah. Sebab kalau yang Olimpik nanti dia lagi tough lah daripada game-game biasa. Dia akan cara main semua akan lain sebab Olimpik big game. So saya kena lagi agresif dan confident untuk menang untuk starting. Sebab kalau dah good starting tu dah okey lah, tinggal plan ni. Kalau bad start tu agak sukar lah untuk dapat good result. Tambah atlet tersebut, biarpun sedar aksi di Tokyo bakal berlangsung sengit, namun Nur Shazrin tetap akan berusaha mendapatkan keputusan yang cemerlang buat Malaysia. Buat macam sport saya, selama kan saya tak banyak pergi game, so saya dalam kali saya tengok result je lah. Yang konsistennya daripada Denmark lah, seorang tu. Lepas tu yang dua orang lah, macam Denmark dengan Netherlands. So peluang untuk top 10 untuk ke medal tu saya terbuka kat semua. So siapa yang kurang mistake, siapa yang every race dia konsisten dia ada peluang lah. So saya kurang mistake, konsisten every race, setiap race konsisten ada chance. Menjelang Liga Malaysia yang bakal bersambung pada Julai ini, pengurusan pasukan bola sepak PDRMFC telah menyediakan satu modul latihan terbaik bagi meningkatkan kecergasan pemain dalam usaha memperbaiki kedudukan semasa Liga Premier 2021. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PDRMFC ASP Muhammad Hafiz Zainal Abidin, pasukannya juga berusaha mencari kaedah terbaik bagi memberi motivasi kepada pemain menjelang aksi pembukaan semula Liga Premier musim ini. Saya rasa kita sangat-sangat
yakin yang kita mampu beri saingan untuk pusingan kedua dengan saya rasa moral pemain di tahap yang tertinggi dan prestasi sangat memuaskan di bawah kendalian Coach Wan Rohaimi dengan bantuan daripada segi teknikal dan logistik yang baik. Setakat ini beliau amat berpuas hati dengan persiapan pasukan dan berharap PDRMFC layak dalam berebut Piala Malaysia 2021. Sedikit perkembangan squash negara. Pemain kebangsaan Rachel Arnold, Muhammad Syafiq Kamal dan Edin Idraki masing-masing beraksi cemerlang pada pusingan pembukaan kejohanan terbuka Squash on Fire 2021 di Washington, Amerika Syarikat semalam. Pemain ke-44 dunia Rachel berjaya menempah tempat ke pusingan kedua selepas mudah menewaskan rakan senegara Wen Lilai 11-3, 16-14, 11-6 dalam masa 37 minit. Rachel selepas ini bahkan menentang lawan suka Olivia Feicher dari Amerika Syarikat yang menghuni ranking ke-20 dunia. Dalam pada itu, pemain persaingan wanita utama negara Lawi Wen dan Asifa Sanggari yang mendapat bye pada pusingan pertama masing-masing akan bertemu pemain dari England Lucy Beecroft dan Georgina Kennedy. Sementara itu, dalam saingan kategori persaingan lelaki, Muhammad Syafiq berjaya mengalahkan Karam Malik dari India 11-4, 11-7, 11-6 pada pusingan pertama. Pemain berusia 24 tahun itu akan bertemu rakan sepasukan yang juga pemain nombor 2 kebangsaan Ivan Yuan yang mendapat bye pada pusingan pertama bagi meneruskan cabaran pada peringkat suku akhir. Manakala Adin Idraki yang menewaskan pemain tuan rumah Faraz Khan 11-19, 11-3, 11-2 bakal bertemu seorang lagi pemain dari Amerika Syarikat, Shah Jahan Khan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini negara kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dan juga barat laut di semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam, dan kemudiannya angin ini akan bertumpu di kawasan perairan negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan selain daripada itu juga terdapat kawasan sistem berketanan rendah yang agak kecil di bahagian barat di negeri Sabah yang mana ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca lembap seperti hujan dan juga ribut petir. Dan selain daripada itu, Met Malaysia buat masa kini tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta lok bergelora di mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baik, kita akan beralih ke paparan imej satelit. Pada ketika ini jelas menunjukkan kita menerima litupan angin dan juga awan yang agak tebal di utara semenanjung Malaysia. Begitu juga di negeri Sabah yang mana keadaan ini menunjukkan keadaan lembap. Hujan yang agak lebat sedang berlaku pada ketika ini, dan bagi melihat keadaan ini dengan lebih terperinci, kita beralih ke paparan gambar radar bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya. Pada kini jelas menunjukkan hujan berserta ribut petir kini masih lagi berlaku melibatkan di negeri-negeri utara semenanjung Malaysia dan juga beberapa negeri di pantai timur. Hujan yang berlaku di negeri Pahang dan juga Terengganu insya-Allah akan beransur reda tidak lama lagi. Tetapi di utara, di negeri Kedah, Perak dan juga di negeri Kelantan, kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti ataupun sehingga ke awal pagi nanti. Buat masa kini negeri-negeri lain alhamdulillah dalam keadaan yang agak mendung. Di negeri Sabah, hujan berserta petir, hujan yang agak lebat kini sedang berlaku melibatkan di bahagian Kudat, pantai barat, pedalaman, juga melitupi kawasan wilayah Persetuan Labuan, dan hujan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Berbeza pula di negeri Sarawak, hujan berserta petir di satu tempat kini sedang berlaku, tetapi kita jangkakan ianya akan beransur reda tidak lama lagi, dan ianya lebih tertumpu di kawasan perairan Limbang, Miri, Kapit dan juga di bahagian Seri Aman. Dan kebiasaannya fenomena garis badai ataupun squall line sememangnya sinonim dengan monsun barat daya, yang mana garis badai ini boleh membawa hujan lebat, angin kencang dan juga petir berlaku di kawasan perairan pantai barat semenanjung dan juga di negeri Sarawak.
Dan menjelang ke esok pagi, kita jangkakan hujan berserta petir akan berlaku di kesemua negeri di negeri pantai barat daripada negeri Perlis sehingga ke negeri Johor, begitu juga di kawasan perairan di negeri Sarawak. InsyaAllah di negeri lain akan mengalami keadaan cuaca yang agak mendung. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca dan juga My Gempa, begitu juga Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yakin bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat meneruskan lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. 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 Cegah penyakit COVID-19 ini. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Moga Tuhan berkati kita. Kes baharu COVID-19 di negara ini terus mencatat penurunan dalam tempoh 24 jam lepas dengan merekodkan 5,218 kes berbanding 5,586 semalam. Dan perkembangan terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini setakat ini berjumlah 739,266 kes. Sementara itu, angka korban pandemik berkenaan di negara ini telah melebihi 5,000 kes. Ia selepas pertambahan 57 lagi kes kematian baharu. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Sebanyak 7,395,905 dos vaksin COVID-19 telah diberikan kepada penduduk di negara ini sehingga semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, jumlah itu merangkumi 5.308 juta penerima vaksin dos pertama dan 2.087 juta penerima suntikan dos kedua. Sebanyak 168,956 suntikan vaksin diberikan semalam. Daripada jumlah itu, 103,856 merupakan dos pertama, manakala 65,100 adalah suntikan dos kedua. Kita ikuti data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri.
Ya, rakyat boleh menarik nafas lega dengan pengumuman pelaksanaan iCitra dan moratorium bayaran balik pinjaman bank di bawah pakej perlindungan rakyat pemulih yang diumumkan Perdana Menteri hari ini. Inisiatif yang diumumkan itu merupakan antara bantuan yang sangat ditunggu-tunggu rakyat. Sangat-sangat baik dan sangat-sangat mengembirakan seluruh rakyat Malaysia lah. So selama ni mereka tertunggu-tunggu bantuan apa yang akan diumumkan. Jadi saya rasa sikit sebanyak dia akan meringankan beban penduduk yang terkesan dengan COVID-19 inilah. Banyak bantuan-bantuan khas yang diumumkan oleh kerajaan, di antaranya moratorium diganjakkan kembali, sekaligus dapat membantu serba sedikit pekerja sektor swasta dan juga awam dalam menangani COVID ini. Sebagai usahawan kecil, saya berasa amat legalah dengan moratorium yang diberikan selama 6 bulan ini. Sedikit sebanyak dapat membantu menampung kehidupan seharian saya. Secara jujurnya, perniagaan memang merosot akibat pandemik ini. Tapi saya amat lega dengan moral yang diberikan. Dan ni sedikit sebanyak dapat. Hidangan eksklusif BTS Meal di restoran makanan segera McDonald's menjadi rebutan peminat kumpulan K-pop itu yang mahu menyimpan bekasnya sebagai koleksi. Seorang penata gaya Singapura, Josiah Chua, mempunyai cara tersendiri menggayakan bungkusan istimewa itu. Daripada kotak, cawan kertas dan bekas sos, Josiah menghasilkan sepasang kasut yang unik dan menarik. Rekaan kasut itu yang dimuat naik di Instagramnya segera menjadi tular dalam kalangan peminat BTS yang turut memuji kreativitinya. Ini pula video cubaan mencuri motosikal yang berjaya dipatahkan. Selepas membawa keluar motosikal dari sebuah premis, si pencuri pastinya tidak menyangka bakal menerima tendangan terbang daripada seorang wanita pemilik motosikal itu. Tindakan berani wanita itu dipuji warganet dan video ini ditonton lebih 70,000 kali di laman Instagram. Rasa simpati melihat seorang penjual burger yang sanggup berhujan di tepi jalan. Pelakon Azad Jasmine membeli 4 bungkus burger daripadanya. Adik, jual berapa? Jual burger? Berapa tu? Ha? 2.10 lah. Bagi kat abang, bagi kat abang 4 lah dah. Ni hujan ni tak apa kan, adik? Okey, tak apa. Okey, tak apa. Tak dulu. Syah abang bagi, adik. Okey lah? Azad berkongsi saat menyentuh hati itu di Instagram dan menyeru orang ramai agar turut berkongsi rezeki dengan peniaga jalanan. Baiklah, paparan itu menutup berita perdana untuk edisi hari ini, Isnin 28 Jun. Terima kasih kerana terus menjadikan kami sebagai medium maklumat sahih anda. Terus patuhi SOP untuk mencegah COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.